Salam IT News, jumpa lagi dalam program kami. Hari ini kami akan berkongsi info tentang wabak virus komunis Cina COVID-19 atau sebelumnya dikenali sebagai pneumonia Wuhan. Oleh kerana ia telah disembunyikan oleh pihak komunis Cina, maka virus tersebut semakin mengganas dan tersebar secara meluas. Namun, ia jelas menunjukkan arah dan sasaran virus tersebut yang mensasarkan komunis Cina. Berikut merupakan berita selengkapnya. Wabak yang membawa maut tersebut telah berlangsung selama beberapa bulan dan kesnya kian meningkat secara global. Ketika krisis berkenaan, pemimpin dan masyarakat dunia perlu berfikir bahawa mengapa virus seperti itu wujud dan apakah hubungannya dengan Parti Komunis Cina, bagaimana semua pihak dapat menghindari daripadanya. Sepanjang sejarah pemerintahan PKC, ia merupakan satu sejarah gelap dan dipenuhi dengan peperangan, kebuluran, wabak dan kematian. Kezaliman PKC selama 70 tahun telah membunuh 80 juta rakyat Cina dan memusnahkan kebudayaan dan budaya Cina tradisional, terutamanya sejak 30 tahun yang lalu, di mana kejadian pembunuhan golongan pelajar secara beramai-ramai pada 1989 sehinggalah kepada penindasan terhadap pengamal Falun Gong pada tahun 1999, seterusnya penindasan terhadap orang awam. Keganasan dan pembohongan PKC telah mengundang bencana besar berlaku di China dan dunia. Satu artikel dalam jabatan editorial Nine Commentaries menyatakan bahawa intipati komunisme adalah semangat jahat dan tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan kemanusiaan. Selama hampir 40 tahun, wakil semangat jahat komunis iaitu komunis Cina daripada negara-negara membangun di Asia, Afrika, Amerika Latin hinggalah ke negara maju di Eropah dan Amerika Syarikat telah menggunakan kepentingan ekonomi, aspek globalisasi, Institut Confucius dan Belt and Road sebagai umpan. Pelbagai saluran seperti politik, ekonomi, budaya, pendidikan, sains dan teknologi telah menyusup ke seluruh negara di mana ia menggoda individu untuk menjauhkan diri daripada Tuhan yang akhirnya memusnahkan manusia. Ketika beberapa buah negara tergoda untuk memperkukuh hubungan dengan PKC, namun mereka tidak sedar bahawa bencana juga akan turut mengiringi. Misalnya wabak virus ini yang sedang melanda dunia ketika ini, di mana ia jelas menggariskan hubungan erat dengan PKC. Iran selaku rakan rapat dengan PKC terus dilanda COVID-19. Sehingga kini, China merupakan negara yang menerima kesan paling buruk ekoran wabak ini. Sehingga 26 Mac, PKC telah memaklumkan sejumlah 81.667 kes disahkan di negara berkenaan dan juga sebanyak 3.285 jumlah kematian yang direkodkan. Sungguh pun begitu, model pengiraan oleh komuniti perubatan antarabangsa beserta dengan temu bual dan kaji selidik yang dijalankan oleh Epoch Times serta media lain mendapati bahawa jumlah pesakit sebenar yang dijangkiti virus komunis Cina adalah melebihi jumlah yang diumumkan PKC. Pakar daripada Eropah dan Amerika Syarikat menganggarkan bahawa jumlah pesakit sebenar di China adalah 10 kali ganda jumlahnya daripada data rasmi yang dikeluarkan. Sehingga 26 Mac, terdapat 5 negara dengan kes kumulatif melebihi 1,000 selain daripada China. Negara terbabi adalah Itali 74,386, Spanyol 49,515, Iran 27,017 dan diikuti dengan Perancis 25,600 serta Korea Selatan 9,137. Manakala negara yang mencatatkan jumlah kematian yang tinggi selain China adalah Itali 7,503 dan Iran 2,077. Iran berada di tempat ke-6 setakat ini di belakang Itali dan ia adalah disebabkan oleh tindakan menyembunyikan perkara sebenar memandangkan negara tersebut mengamalkan pemerintahan otoritarian yang sama seperti PKC. Manakala jumlah kematian yang diumumkan pemerintah Iran adalah berbeza dengan bilangan sebenar. Ia dibuktikan apabila The Washington Post mendedahkan tentang data yang bocor daripada hospital di Tehran di mana jumlah kes adalah 5 kali ganda daripada jumlah yang dilaporkan. Bahkan data yang didedahkan oleh media tempatan Iran pula adalah sebanyak 10 kali ganda melebihi angka rasmi yang dikeluarkan. Keadaan masyarakat di sana difahamkan lebih kurang sama dengan penduduk Wuhan, mayat bergelimpangan dan individu rebah di jalanan. Perlu dijelaskan bahawa virus ini lebih cenderung disasarkan kepada para pegawai kanan Iran di mana ia telah pun menjangkiti sekurang-kurangnya 24 ahli parlimen Iran termasuklah naib presiden dan juga timbalan menteri kesihatan. Seperti yang kita ketahui, Iran merupakan teman rapat kepada PKC lebih-lebih lagi dalam aspek bekalan senjata. PKC sudah lama memberi bantuan senjata selain menyokong pertumbuhan ekonomi Iran.
Selain itu, ia turut disumbangkan oleh bekalan sumber tenaga yang banyak di Iran di samping kedudukan strateginya yang penting di kawasan Timur Tengah. Dasar Islam radikal yang diamalkan oleh negara terbabit juga turut menimbulkan ancaman besar terhadap negara-negara demokratik. PKC difahamkan bukan sahaja mengekspor senjata seperti peluru berpandu, jet pejuang dan kapal selam ke Iran, bahkan turut menyediakan kemudahan teknologi senjata nuklear utama Iran yang mampu mengancam dan menyeka kuasa negara-negara demokrasi. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB dan Amerika Syarikat berulang kali telah mengenakan sekatan ekonomi terhadap Iran yang mengancam menerusi senjata nuklearnya. PKC pula secara terang-terangan telah mencabuli embargo perdagangan dan impor minyak Iran dalam jumlah besar sebagai satu bentuk sokongan ekonomi terhadap Iran. Beberapa tahun kebelakangan ini, syarikat di bawah pengaruh PKC seperti ZTE dan Huawei berulang kali dikenakan sekatan oleh kerajaan Amerika Syarikat ekoran telah melanggar larangan antarabangsa selain menyediakan teknologi ketenteraan dan awam yang sulit kepada Iran. Menerusi rancangan Belt and Road yang dilancarkan oleh PKC pada tahun 2013 untuk menyebabkan kepemimpinan komunisnya, Iran dilihat sebagai hub strategi untuk menembusi Eropah, Asia dan Afrika. Sejak 10 tahun lalu, PKC telah menjadi rakan dagangan dan pelaburan terbesar di Iran. Perjanjian Belt and Road, Italia jadi negara Eropah dengan epidemi paling teruk. Setakat 26 Mac, kes kumulatif di Italia adalah sebanyak 74.386 dan negara terbabit merupakan negara yang paling terjejas dengan virus komunis Cina, di mana kadar kematian adalah seramai 7.503 orang, jauh lebih tinggi daripada jumlah kematian di negara-negara selain Cina dan Iran. Pada 9 Mac, Perdana Menteri Italia telah mengumumkan tentang sekatan peringkat kebangsaan bagi mengelakkan peningkatan jangkitan virus komunis Cina, melainkan atas urusan kerja dan kecemasan. Lebih 60 juta penduduk di seluruh negara tidak dibenarkan keluar. Italia yang sebelumnya tenang dan tenteram dilanda bencana sekatan, kerusuhan, rompakan dalam sekelip mata. Italia secara dasarnya percaya bahawa PKC dan propaganda pro-komunis oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO gagal mengawal ketat pelancong dari China dan proses kuarantin. Walau bagaimanapun, punca utama kepada penularan wabak ini di Italia adalah disebabkan oleh hubungan rapat antara kerajaan Italia dengan PKC. Sebagai anggota kumpulan G7 dan juga negara demokrasi yang maju, Italia telah membentuk sekutu dengan PKC pada Mac tahun lalu. Walaupun mendapat tantangan pembangkang yang pro-barat, namun Italia telah menjadi negara Eropah pertama yang menandatangani perjanjian Belt and Road dengan PKC bertujuan untuk mengukuhkan perkongsian strategi yang komprehensif. Kemelesetan ekonomi yang melanda Italia beberapa tahun kebelakangan ini telah memberi gambaran bahawa perjanjian bersama PKC itu akan membawa manfaat. Daripada sudut pelancongan pula, para pelancong Cina juga akan membawa beberapa manfaat kepada ekonomi. Namun ia juga mendatangkan kesan negatif terutamanya apabila melibatkan pelancong yang tidak bertamadun. Misalnya wabak ini yang ternyata merugikan ekonomi. Difahamkan bahawa Italia dan PKC telah membentuk 74 pasang bandar persahabatan, termasuklah di Lombardi, kawasan paling terjejas dengan virus tersebut, Milan, Venice dan Bergamo. Negara Eropah yang menjadi rakan PKC turut mengalami kesan yang buruk. Rakan negara PKC seperti Perancis dan Jerman juga tidak terkecuali daripada wabak berkenaan apabila lebih daripada 1,000 kes dicatatkan. Di Perancis, Menteri Kebudayaan difahamkan telah didiagnosis dengan jangkitan berkenaan. Kedua-dua negara tersebut mempunyai satu persamaan, iaitu hubungan rapat dengan PKC beberapa tahun kebelakangan ini. Sebagai contoh, ketika PKC berusaha untuk menembusi dunia dengan teknologi 5G Huawei, kerajaan Perancis dan Jerman tidak mempedulikan amaran daripada Amerika Syarikat dan memutuskan untuk tidak mengecualikan Huawei daripada rangkaian 5G mereka. Ketika sidang Ahbab di Paris pada 26 Mac 2019, Chancellor Jerman memuji inisiatif Belt and Road sebagai pelan yang sangat penting dan keinginan untuk menyertainya. Was dan Rhine-Westphalia Utara yang terjejas teruk dengan wabak itu juga merupakan kawasan yang mempunyai hubungan rapat dengan PKC, di mana mereka telah menubuhkan perhubungan erat dengan wilayah Qinghai dan Jiangsu. Negara berhampiran China tidak begitu rapat antara satu sama lain. Berbeza dengan negara-negara Eropah, Amerika Syarikat dan Timur Tengah, keadaan epidemi di kawasan sekitar tanah besar China lebih mencerminkan hubungan dekat tapi jauh dengan PKC. Setakat 26 Mac,
Sejumlah 9.137 kes dilaporkan berlaku di salah sebuah negara yang agak terjejas di luar China, yaitu Korea Selatan. Manakala sebanyak 1.307 kes pula dilaporkan di Jepun, yaitu negara yang dipisahkan dengan laut. Di Hong Kong pula sebanyak 410 kes dicatatkan bersama 4 kes kematian. Sementara di Taiwan pula hanya 235 kes dengan 2 kematian. Kes awal di Hong Kong semuanya berasal dari tanah besar, kemudian menjangkiti polis dan kaki tangan pro kerajaan. Jepun, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan merupakan antara negara jiran yang berdekatan dengan China, namun penularan wabak tersebut tidak berlandaskan jarak, sebaliknya hubungan dengan pihak PKC. Sejak penubuhan hubungan diplomatik dengan PKC pada tahun 1992, hubungan Korea Selatan-China secara beransur-ansur bertambah erat. Kerajaan Korea Selatan kini dilihat mempunyai hubungan rapat dengan PKC yang bukan sahaja meningkatkan pelaburan di China, bahkan turut membenarkan peningkatan pelaburan oleh PKC di negara terbabi. China kini telah menjadi rakan perdagangan terbesar Korea Selatan, pasaran ekspor dan impor. Walaupun sedar tentang kesan penularan COVID-19, kerajaan Korea Selatan memutuskan untuk tidak mengenakan sekatan terhadap pelancong dari China kerana bimbang ia akan merosakkan hubungan dua hala. Setakat ini, Korea Selatan bersama dengan PKC telah menubuhkan sebanyak 190 bandar yang mesra antara satu sama lain, seperti Bandar Daegu dan Gyeongsangbuk-do yang merupakan lokasi terjejas teruk dengan virus terbabi. Sungguh pun hubungan antara Jepun dan China tidaklah begitu erat, namun terdapat banyak syarikat Jepun yang membuat pelaburan di China secara tidak langsung turut bergantung kepada PKC. Bersama-sama mereka telah mempromosikan penubuhan 256 wilayah dan bandar termasuklah Hokkaido, Tokyo, dan Aichi yang amat terkesan dengan virus berkenaan. Hubungan antara Hong Kong dan Taiwan dengan China agak berbeza jika dibandingkan dengan hubungan antara Korea Selatan dan Jepun dengan PKC. Justru ia menjadi penyumbang kepada situasi semasa wabak tersebut di negara masing-masing. Sungguh pun Hong Kong dan Taiwan mempunyai hubungan ekonomi dan perdagangan yang dekat dengan China, namun rakyat di kedua-dua negara terbabit tidak dibutakan oleh kepentingan mereka. Pada tahun 2019, rakyat Hong Kong telah melancarkan pergerakan anti-ekstradisi secara besar-besaran. Mereka bukan sahaja menyuarakan penentangan terhadap PKC yang mengamalkan keganasan dan perpecahan, bahkan mereka turut mendorong rakyat Taiwan untuk mengenali warna sebenar PKC. Mereka juga mengukuhkan keazaman untuk terus menolak rezim komunis tersebut. Semasa menghadapi penularan wabak tersebut, Taiwan misalnya difahamkan tidak mengikut saranan dan telunjuk PKC. Oleh sebab penolakan itulah, Taiwan dan Hong Kong berjaya membendung virus itu dan menjadi model rintangan untuk COVID-19 di peringkat global. Hong Kong dan Taiwan nampaknya berjaya menolak pengaruh PKC di negara masing-masing, sekaligus berjaya mengelakkan virus Wuhan berkenaan daripada merebak. Begitu juga dengan negara lain seperti Rusia, India, dan Mongolia yang mempunyai batas dalam hubungan dengan PKC. Hasilnya, kes di negara terbabi tidaklah begitu tinggi. Rusia 658, India 657, dan Mongolia 10. Kesimpulan, cara mengelakkan virus komunis Cina. Jika merujuk kepada sejarah lampau, tahun akhir pemerintahan setiap dinasti itu pasti akan disertai dengan wabak dan bencana, sehinggalah sesuatu dinasti itu berakhir. Melihat sejarah sebagai panduan, penularan virus Wuhan di dunia pada hari ini dilihat datang bersama-sama dengan PKC. Sebagai contoh di China, seorang pesakit yang telah pun pulih difahamkan telah dibohongi dengan propaganda mencuci minda PKC. Pesakit berkenaan benar-benar merasakan bahawa penyakitnya telah pun disembuhkan oleh PKC. Lantas dia bersyukur kepada PKC atas kesembuhan itu. Kesannya virus tersebut menyerang individu itu semula secara berulang. Virus ini umumnya telah tersebar secara meluas dan menyebabkan kematian di seluruh dunia. Maka cara jelas untuk menanganinya adalah berlandaskan kepada sejarah dan realiti, yaitu dengan mengenal pasti puncak bencana selain memahami kebenaran tentang PKC. Dengan itu, kita semua akan dapat menjauhkan diri daripada bencana dan penyakit. Penularan wabak itu tidak kira sama ada di Iran, Itali, Perancis maupun Jerman, serta negara-negara lain seperti Korea Selatan dan Jepun, seharusnya membuka mata dan diambil serius oleh pemimpin kerajaan yang mentadbir negara masing-masing serta individu yang berkuasa di dunia. Ahli politik misalnya yang menjadi jentera pentadbiran barisan hadapan dan menerajui pemerintahan perlu mengambil kira kesejahteraan setiap rakyat di negara masing-masing melebihi kepentingan hubungan diplomatik semata-mata.
Memberikan kepercayaan kepada PKC bermakna bahawa besar kemungkinan ia akan mendatangkan banyak kemudaratan kepada orang lain. Dalam buku 9 komentari mengenai Parti Komunis, telah dinyatakan bahawa kepribadian dan keagungan Tuhan adalah nyata. Tuhan mengamati hati dan minda rakyatnya. Pilihan dan tindakan seseorang hari ini akan menentukan masa depannya. Virus ini masih lagi tersebar dengan pantas tanpa kita sedari. Justru tindakan menolak dan menentang ideologi dan propaganda daripada PKC dilihat sebagai satu langkah yang benar demi menjamin masa depan yang lebih baik.